Mereka alim dengan hukum hakam, tapi mereka tak pernah ambil peduli tentang hubungan dengan Allah Ta'ala. Semua tahu, tanya pasal fiqh, tanya pasal tauhid, tanya pasal hukum agama, perkara-perkara yang patut disempurnakan daripada kehidupan untuk taat Allah, semua tahu. Tapi mereka tak pedulikan semua tu kerana habuan dunia lebih besar. Nabi kata apa? Lebih kurang daripada mafhum hadisnya, kamathali himaran yahmilu asfara. Maka ni macam keledai-keledai yang tanggung buku atas belakang. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana kasih sayang limpah kurnia yang sedang Allah Subhanahu wa taala bagi. Masih lagi kita dapat menyempurnakan perintah daripada perintah Allah, menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Ini satu perkara yang sangat besar, yang sampai satu saat dan ketika di negeri akhirat nanti kita akan rasa betapa nilainya salat. Guru-guru kami selalu bagi tamsil berkenaan perkara-perkara amal supaya kita dapat memahami kepentingan satu orang anak, satu orang baby yang dalam perut. Ketika ibu dia kandungkan dia cuma memerlukan tali pusat yang nak hidup dalam perut. Dia pun tak faham kenapa dia ada tangan, kenapa dia ada kaki, kenapa dia ada mata, kenapa dia ada telinga, kenapa dia ada seluruh perkara yang tak diperlukan dalam perut. Yang dia faham hanya tali pusat yang bersambung dengan pusat mak dia, yang akan masukkan nutrisi-nutrisi untuk dia hidup dalam perut dan membesar dalam perut. Tapi sampai satu detik yang Allah Ta'ala perintahkan, bayi ni lahir. Bila dia keluar daripada satu alam ke satu alam yang lain, satu alam yang memerlukan tangan, kaki, mulut, hidung, mata, masa tu baru dia faham, ya Allah, kat sini rupanya guna tangan ni, kat sini rupanya guna kaki ni, kat sini rupanya guna mulut, mata, telinga ni. Masa tu baru dia faham perkara yang dia tak faham di alam sebelum tu. Begitu kata pesan guru kami hari ni, mungkin kita tak apa faham lagi kepentingan zikir, kepentingan sedekah, kepentingan amal-amal yang kita sedang ikhtiar untuk sempurnakan atas dunia ni. Tapi bila kita pejam mata nanti, ketika tu kita akan faham seperti mana yang kita duk baca setiap hari Jumaat. Rakaat pertama lepas daripada bacaan Fatihah, apa imam kita duk baca, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, sekarang kami nampak dah. Bila nampak apa mati. Farji'na, Rabbana absarna wa sami'na, dan sekarang kami dengar segala apa yang telah dijanjikan oleh Allah ketika mana kehidupan. Farji'na, hari ni wahai Allah, boleh tak balikkan kami balik? Tuan-tuan, baby keluar daripada rahim tak boleh masuk balik dalam perut balik dah. Dia keluar. Begitu keadaan orang yang Allah Ta'ala telah langkahkan dia keluar daripada kehidupan dunia, masuk ke alam akhirat, ke alam kubur. Dia minta kepada Allah, farji'na, nak balik sungguh-sungguh. Bukan nak sambung niaga, bukan nak sambung apa yang belum habis daripada cita-cita yang dia nak buat, tapi na'mal salihan, untuk amal salih. Inna muqinun, sesungguhnya sekarang ni kami yakin. Bila yakin sampai mati. Sebab apa? Dah nampak. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala telah utuskan para anbiya alaihi wassalatu wassalam untuk fahamkan kita tentang maksud kehidupan dunia ni. 124,000 para anbiya alaihi wassalatu wassalam telah diutuskan. 100 suhuf, 4 kitab telah disempurnakan. Allah firman dalam surah yang kita duk baca, Sabbihisma rabbikal a'la, sampai pada satu ayat Allah sebut, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya
kalian tetap melebih-lebihkan dunia. Walaupun Quran dah diutuskan sempurna dah, ulama telah dihantar untuk menyempurnakan risalah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi dan para sahabat dah. Tapi lepas faham semua ni masih juga dunia jadi keutamaan. Yang paling sedihnya ahli agama pun sibuk lebih dengan dunia daripada orang-orang yang Allah Ta'ala bagi dunia pada dia. Ahli agama pun guna agama untuk dunia. Benda ni Nabi cukup risau. Ada orang yang Nabi sebut jahilun billahi wa alimun bihkamillah. Mereka jahil, mereka alim dengan hukum hakam, tapi mereka tak pernah ambil peduli tentang hubungan dengan Allah Ta'ala. Semua tahu, tanya pasal fiqh, tanya pasal tauhid, tanya pasal hukum agama, perkara-perkara yang patut disempurnakan daripada kehidupan untuk taat Allah, semua tahu. Tapi mereka tak pedulikan semua tu kerana habuan dunia lebih besar. Nabi kata apa? Lebih kurang daripada mafhum hadisnya kamathali himaran yahmilu asfara. Mereka ni macam keldai-keldai yang tanggung buku atas belakang. Tak faham apa, tak peduli pun. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat tu lebih baik dan kekal. Inna hadza la fi as-suhufil ula. Sesungguhnya inilah yang diceritakan, yang disebutkan, diterangkan daripada suhuf-suhuf yang terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa. Dan sebab tu hari ini kita nak belajar memahami kisah kehidupan para sahabat, kerana mereka telah ittiba' jalan kehidupan Nabi sungguh-sungguh. Mereka meyakini apa yang telah dijanjikan di depan mata mereka daripada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada janji-janji Allah dalam Quran. InsyaAllah kita sambung. Lama sangat dah ni. Saya rasa tak silap kot saya tanda muka surat 135. Kan salah? Betul? Alhamdulillah. 135. Kisah kesyahidan Thabit bin Aqram radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah, Ustaz boleh saya segan. Ustaz kena salah, Ustaz tegur Ustaz. Ustaz ni Masya Allah, kena salah tegur. Saya Allah Akbar, belajar. Kisah kesyahidan Sayyidina Thabit bin Aqram radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Thabit bin Aqram ni satu orang sahabat Ansar yang kisah dia pun tak banyak. Hanya yang saya jumpa lah dua kisah. Yang pertama yang ni, yang kedua kisah ketika mana penglibatan beliau di dalam peperangan Mu'tah. Nama penuhnya ialah Sayyidina Thabit bin Aqram bin Tha'labah al-Ajlani al-Ansari. Beliau daripada keturunan Ansar. Adalah salah seorang sahabat yang telah gugur di dalam memerangi orang-orang murtad. Kesyahidan beliau di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Peperangan yang diikuti oleh Sayyidina Thabit bin Aqram adalah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan seluruh peperangan ini ia lakukan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berangkat bersama Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu untuk memerangi kaum murtad di masa kepimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Nabi wafat, ketika itu telah berlaku beberapa perkara. Yang pertama, pemilihan khalifah. Jasad Nabi belum lagi dikebumikan, masih lagi diuruskan oleh ahli baitnya Nabi SAW. Sedangkan di Saqifah Bani Sa'idah, orang Ansar dah berimpun. Buat apa? Nak pilih pemimpin untuk menggantikan pimpinannya Rasulullah. Dan ketika itu berita ini telah dikhabarkan, disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Abu Ubaidah Al-Jarrah yang merupakan orang-orang muhajirin. Maka tak kala mereka telah pergi di Saqifah Bani Sa'idah untuk sampaikan perkara ini, tuan-tuan,
Orang-orang Ansar kata, wahai orang Muhajirin, sini mesyuarat orang Muhajirin, orang Ansar pergi mesyuarat orang Ansar. Sini mesyuarat orang Ansar, orang Muhajirin pergi mesyuarat orang Muhajirin. Ketika tu berlaku satu goncangan. Mereka dalam keadaan kegentingan kerana ketika ni berlaku fasa tak ada pemimpin. Nabi baru wafat dan urusan pengumuman Nabi belum selesai. Yang pendek cerita, sebab kita bukan nak cerita benda tu, akhirnya Abu Bakar Siddiq dibayat sebagai khalifah. Dan ketika tu betapa kuatnya Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Usamah bin Zaid telah ditunjukkan oleh Nabi untuk memimpin tentera untuk keluar di jalan Allah berdepan dengan Rom. Ketika kewafatan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, mereka bagi cadangan, wahai khalifah Rasulullah, sekarang ni berlaku perkara yang lebih besar. Bila Rasulullah wafat saja, ada orang-orang telah murtad, ada orang-orang tak mau bayar zakat, lebih teruk yang telah mengaku sebagai Nabi, Nabi-Nabi palsu. Dan sekarang ni Rom dan Persia sudah bersiap untuk serang kita. Tuan Abu Bakar Siddiq kata apa? Kalian mencadangkan aku untuk menahan daripada tentera yang telah dikeluarkan oleh Nabi, yakni tenteranya Usamah bin Zaid yang telah diperintahkan oleh Nabi untuk keluar di jalan Allah. Kalian suruh aku panggil balik. Mereka, para sahabat, fikirkan perkara itu untuk panggil balik. Sebab apa? Keadaan kegentingan Rom, Parsi semua, mereka fikir maslahat ketika tu yang paling mereka perlu kedepankan ialah mempertahankan Madinah. Mereka punya fikir, kalaulah tentera ini dikeluarkan, mereka takut Madinah akan kekurangan orang untuk dipertahankan. Tapi apa keadaan Sayyidina Abu Bakar? Ini kekuatan, ini kefahaman. Di kalangan para sahabat yang paling faham agama ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebab apa? Abu Bakar Siddiq ialah orang paling banyak berkorban. Di kalangan para sahabat yang paling banyak berkorban, mana saja ada Nabi, di situ ada Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali kata, aku cemburu kadang-kadang. Nabi selalu kata, dakhaltu ana wa Umar wa Abu Bakar, kharajtu ana wa Umar wa Abu Bakar. Aku, Umar, Abu Bakar masuk, aku, Umar, Abu Bakar keluar. Ini orang yang selalu dengan Nabi. Hatta hijrah pun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dengan Rasulullah. Bahkan kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah cerita dalam kisah-kisah sirah. Sampai pada satu keadaan Nabi kata, wahai Abu Bakar, aku dalam keadaan dahaga. Nabi dahaga, Abu Bakar dalam kabut, cari air. Bahkan dalam riwayat sebut dapat semangkuk susu diberi kepada Nabi SAW. Lantas Nabi minum. Apa kata Sayyidina Abu Bakar bila Nabi minum susu? Sayyidina Abu Bakar pun dahaga. Tapi bila Nabi minum, Sayyidina Abu Bakar kata apa? Fasyariban Nabi hatta wartawaitu ana. Yang minum air ini Nabi, tapi yang hilang dahaga aku. Ini hubungan, ini cinta. Sebab tu Abu Bakar ialah orang yang paling faham agama di kalangan para sahabat. Ketika mereka nak angkat tangan Umar untuk dibayat, kata Sayyidina Umar, apakah mungkin aku menjadi khalifah kepada rakyat yang di dalamnya ada Abu Bakar? Tak mungkin. Siapa yang diperintahkan oleh Rasulullah menjadi imam setelah dalam keadaan kegeringan Rasulullah? Ketika Sayyidina Rasulullah beritahu kepada Aisyah, bahkan sampaikan kepada para sahabat, muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar Siddiq, sahabat yang begitu utama, ujian besar. Bila Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi khalifah, telah berlaku 4 peristiwa. Abu Bakar Siddiq kata, demi Allah, aku tidak akan tarik balik tentera yang telah diutuskan keluar oleh Rasulullah. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, kalau macam tu, tukarlah dia punya amir ni, tukar pemimpin ni. Usamah bin Zaid ni terlampau muda. Sebahagian riwayat kata umur dia baru 17. Umur 17, tuan-tuan, zaman kita sibuk dengan Mobile Legend. Tak payah tengok cucu kita, anak kita, semua depan handphone. Kenapa? Ini keadaan zaman yang begitu sukar dalam peperangan dengan diri. Semua benda dia nak try. Ini zaman ni umur 17. Tapi Nabi angkat Usamah bin Zaid jadi apa? Jadi amir untuk sempurnakan ghazwah ni, syariah ni, untuk sempurnakan perjuangan ni. Mereka minta untuk diturunkan Sayyidina Usamah bin Zaid.
Sayyidina Abu Bakar kata apa? Wallahi kalian sedang meminta aku menurunkan orang yang diangkat oleh Rasulullah. Tak mungkin. Tuan-tuan, tentera Zaid tetap dikeluarkan. Bila tentera ni keluar, seluruh masalah Allah selesaikan satu-satu. Tuan-tuan, dalam peperangan Mu'tah, kita drag balik ke belakang. Kita nak cari kisah tentang Sayyidina Thabit Al-Aqram supaya kita faham betapa dia ni satu orang yang penting di dalam agama ni, di dalam perjuangan ni. Kerana apa? Kerana ikhlas yang ada pada Sayyidina Thabit. Nabi SAW telah membentuk 3,000 orang para sahabat. Pada bulan Jamadil Awal, diketuai oleh beberapa orang sahabat yang Nabi telah putuskan untuk berdepan dengan tentera Rom. Sebelum ni tak pernah berlaku peperangan di antara sahabat dengan orang luar, melainkan inilah kali pertama. Perang Badar dengan Quraisy, perang Uhud dengan Quraisy, perang Khaybar, perang Khandaq dengan gabungan tentera Ahzab 10,000 orang, perang Khaybar dengan Yahudi tahun ke-7 Hijrah, tahun ke-8 Hijrah berlaku peperangan Mu'tah. Kali ini kali pertama orang Islam nak berdepan dengan tentera Rom. Dan tak pernah orang Islam berdepan dengan jumlah seramai yang mereka akan berdepan. Berapa orang? 100,000 orang bersama bantuan lagi 100,000 orang, total 200,000 orang. Sebelum keluar, Nabi SAW bagi bayan hidayat. Nabi dudukkan para sahabat, Nabi bagi semangat, dan Nabi lantik Amir. Yang pertama Nabi lantik ialah orang yang Nabi sayang, rapat dengan Nabi daripada kecil dia dengan Nabi. Siapa dia? Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Zaid ni, tuan-tuan, satu orang yang telah dijual, telah diculik dan dijual di kota Mekah. Akhirnya menjadi hambanya Nabi SAW. Nabi sayang, Nabi telah angkat dia menjadi anak angkat Nabi. Sehingga orang ramai panggil dia Zaid bin Muhammad. Sehingga turun di Al-Quran, tak boleh nak angkat bin dengan bapa angkat, baru dia bin balik dengan bapa dia, Zaid bin Harithah. Satu orang yang cantik rupa paras dia, satu orang yang handsome muka dia, satu orang yang dicintai oleh Nabi. Nabi pernah kata, siapa di kalangan kalian yang nak kahwin dengan wanita syurga, kahwin dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman pula wanita yang jaga Nabi pada kecil, yang jaga Nabi daripada kecil. Ketika mana ibu Nabi wafat di Abwa, ditanam di sana, Nabi SAW peluk kuat Sayyidatuna Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha. Kata Nabi yang kecil umur 6 tahun, Nabi kata, ya Ummu Aiman, anti ummi ba'da ummi. Kamulah ibuku setelah ibuku. Ini hubungan rapat Nabi dengan Ummu Aiman. Bila Nabi bagi tahu siapa yang nak kahwin dengan wanita syurga, kahwin dengan Ummu Aiman, ketika tu Zaid bin Harithah kata, ana ya Rasulullah. Padahal Ummu Aiman ni kulit dia hitam, bukan cantik pun rupa dia. Daripada sudut zahir dia bukan wanita yang cantik. Tapi kenapa Zaid bin Harithah nak kahwin dengan Ummu Aiman? Kerana Nabi kata, siapa yang nak kahwin dengan wanita syurga, kahwin dengan Ummu Aiman. Apa syak lagi kalau kita kahwin dengan syurga, kita masuk syurga. Ada ruang, maka ialah orang yang paling ghairah dengan fadail yang dibentangkan oleh Rasulullah. Daripada perkahwinan itulah dapat Usamah bin Zaid tadi. Usamah bin Zaid pula ikut rupa apa? Ikut mak dia. Keluar hitam, rambut rinting. Nabi sayang dan mereka ni. Keluarga Zaid bin Harithah dicintai Nabi. Bila peperangan Mu'tah nak berlaku, Nabi lantik amir kepada peperangan ni. Siapa dia? Zaid bin Harithah. Nabi kata, seandainya Zaid syahid, maka ganti dengan Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa dia? Ja'far dengan Nabi, sepupu Nabi, tuan-tuan. Pun Nabi sayang. Satu orang yang begitu mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi. Seluruh daripada keluarga Ja'far dicintai oleh Nabi. Adapun begitu Nabi dah angkat dia jadi amir, Nabi kata, seandainya Ja'far pun syahid, maka lantiklah Abdullah bin Rawahah jadi khalifah, jadi amir. Pun orang yang Nabi sayang, orang yang pandai syair, yang sering kali memikat hati Nabi dengan perkataan keindahannya. Abdullah bin Rawahah yang begitu isteri dia mencintai dia.
Yang mana Nabi kata, seandainya Abdullah bin Rawaha syahid, maka lantiklah siapa yang kalian suka daripada kalian. Tuan-tuan, kalam Nabi maksud tiga-tiga tadi kan syahid. Apakah menimbul ketakutan dalam hati Zaid, hati Ja'far, hati Abdullah bin Rawaha terhadap apa yang Nabi kata tadi? Tak, matlamat mereka ialah untuk syahid di jalan Allah. Menang dalam perang pun menang, syahid pun menang. Mereka memang pergi untuk menang itu. 3,000 orang ini telah bergerak sehingga sampai di Mu'tah. Hampir sampai di Mu'tah dalam perjalanan, di kalangan para sahabat dapat berita 100,000 orang. Maka sebahagian daripada mereka kata, wahai Zaid, kita sampaikan berita ni pada Nabi, mungkin Nabi tak tahu. Ramai sangat nak banding dengan kita ni. Ketika itulah Abdullah bin Rawaha ke depan. Kemenangan adalah sudah pasti. Panjang syair. Antara dia kata kemenangan adalah sudah pasti. Sama ada syahid ataupun menang, itu ialah menang. Keinginan aku ialah pedang yang akan memancutkan darah aku. Tombak yang akan menembusi badan aku. Tuan-tuan, dia telah apa? Dia telah membangunkan semangat para sahabat sehingga 3,000 ni terus maju ke depan. Peperangan bermula sengit. Dan ajaibnya peperangan Mu'tah ni, Nabi dengan sahabat, Nabi cerita live dekat para sahabat. Apa yang berlaku di Mu'tah, Nabi cerita terus pada para sahabat di Madinah. Dulu, sekarang ni ada live. Guna handphone, FB application, sahabat tak ada. Live sahabat straight dengan Rasulullah. Nabi cerita, panji sekarang ni di tangan Sayyidina Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Zaid gugur syahid, tuan-tuan, panji dipegang oleh Sayyidina Ja'far Tayyar. Nabi beritahu kepada para sahabat, Zaid telah syahid. Tuan-tuan, masa nak keluar peperangan Mu'tah, sahabat telah pergi. Tuan-tuan, Abdullah bin Rawaha tak pergi lagi. Abdullah bin Rawaha ni satu orang penunggang yang hebat, kuda dia kuda kuat. Hari mereka bertolak ialah hari Jumaat. Maka Abdullah bin Rawaha fikir, aku ni pergi, aku tak balik dah. Kerana Nabi sebut pasal syahidnya aku. Jadi aku teringin kalaulah aku dapat bersama dengan Nabi solat Jumaat yang kali terakhir. Tuan-tuan, tentera gerak awal pagi. Semua keluar kecuali siapa? Kecuali Abdullah bin Rawaha. Dia tak keluar. Sebab dia tunggu nak sembahyang Jumaat dengan Nabi SAW. Maka bila solat Jumaat tadi, khutbah Nabi, Nabi SAW nampak dia duduk dah lagi. Sedangkan Nabi telah angkat dia. Dan selesai solat Jumaat, Nabi tanya, wahai Abdullah, kenapa kamu tak keluar lagi? Dia kata, wahai Rasulullah, jangan kamu khawatir, aku kan kejar mereka. Bersama kuda aku yang kuat, yang mampu untuk mencapai kepada mereka. Nabi kata, wahai Abdullah, kamu bukannya terlewat separuh hari daripada sahabat-sahabat kamu, tapi kamu telah terlewat 500 tahun. Sehari sama dengan 1000 tahun. Setengah hari sama dengan 500 tahun. Nabi kata, Abdullah, bukan sikit punya lewat. Bukan separuh hari punya lewat. Kerana dia tahan diri dia. Hanya semata-mata rindu nak duduk dengar khutbah Nabi. Untuk menyempurnakan Jumaat terakhir dalam kehidupannya. Dia telah menangguh-nangguhkan sedikit masa untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tak boleh tangguh. Ada takaza, ada keperluan agama, jangan tangguh buat walaupun ada urusan kita sekarang. Infiru khifafan wa thiqalan. Allah Taala perintah bergegaslah keluar jalan Allah dalam keadaan khifaf, ringan, ataupun thiqal, berat. Berat keluar, ringan. Ada orang ringan boleh ringan sembahyang Jumaat, semua nak duduk dalam majlis. Tengah tak apa, tak ada kerja, tengah ada sibuk sikit, minta maaf. Saya tak boleh lah minta maaf. Saya nak minta maaf. Kadang-kadang keduniaan telah membebankan kita sehingga kita tak melangkah dalam negeri akhirat betul-betul. Dalam perjuangan agama, macam-macam alasan. Tuan-tuan, Sayyidina Zaid bin Harithah gugur, pegang oleh Ja'far Tayyar. Ja'far Tayyar pegang panji, satu pedang telah tetap tangan dia. Maka dia telah pegang tangan sebelah ini. Maka satu orang telah datang tetap tangan, maka dia kepit dengan lengan dia. Perang apa nama panji tadi. Maka telah datang tetap pada belakang, akhirnya telah tersungkur jatuh. Sebab itu mereka telah menggelarkan dia. Maka Nabi kata, Ja'far At-Tayyar, pemilik sayap. Tangan dia telah dikorbankan jalan Allah, Allah ganti sayap kan negeri akhirat. Ini Sayyidina Ja'far, sepupu Nabi SAW. Bila Ja'far syahid, Nabi telah mengatakan tentang kesyahidan Ja'far.
Siapa dia isteri Sayyidina Ja'far? Sayyidatuna Asma binti Umais radhiyallahu taala anha. Asma binti Umais ni ada hubungan dengan Nabi. Kerana apa? Ibu ber Asma binti Umais siapa dia? Hind binti Aufa. Hind binti Aufa ni merupakan mak mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hind binti Aufa kahwin dengan siapa dia? Kahwin dengan Khuzaimah. Dapat Zainab binti Khuzaimah. Siapa dia? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Zainab binti Khuzaimah meninggal dan Khuzaimah sendiri meninggal, Hind telah kahwin dengan satu orang lelaki bernama Harith. Harith dapat anak, nama dia apa? Maimunah binti Harith. Nabi menikah pula dengan Maimunah binti Harith. Hind binti Aufa tadi jadi mak mentua Nabi kali kedua. Hubungan Hind binti Aufa dengan Nabi. Hind binti Aufa kahwin pula dengan Umais. Dapat anak siapa dia? Asma binti Umais. Siapa dia? Isteri pada Ja'far At-Tayyar. Syahid Ja'far At-Tayyar, Abu Bakar Siddiq masuk Madinah. Jadi isteri Ja'far Siddiq pula. Ja'far Siddiq meninggal dunia, dinikahi oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pusing. Sahabiah, mereka faham. Mereka bukan untuk mereka. Hati saya bukan untuk saya, hati saya untuk Allah. Maka kahwin bukan hanya kerana cinta dunia, tapi maka kahwin untuk agama. Maka kahwin untuk agama. Kalau kita isteri kawan nikah, berani masuk Minang. Cuba tengok. Tak berani kan? Tak berani dengan bini kita satu lah. Tak berani. Bini kawan takkan lah kot. Bini kawan lah. Tuan-tuan, sahabat Sayyidatuna Asma binti Umais, mula-mula isteri Ja'far Tayyar, Ja'far syahid, isteri Abu Bakar Siddiq pula, Abu Bakar Siddiq syahid, isteri pada Sayyidina Ali pula. Siapa dia? Kakak ipar dia dulu. Ini keadaan sahabat. Mereka hidup untuk agama sungguh-sungguh. Dan bila mana Ja'far Tayyar telah gugur, maka Abdullah bin Rawahah ketika tu tuan-tuan tengah pegang daging bawa nak gigit. 3 hari tak makan. Pertempuran yang cukup dahsyat. Sampai makanan pun dicatu, sampai makanan pun tak ada. Hari tu ada daging segetui untuk dimakan oleh Abdullah bin Rawahah. Tuan-tuan, ketika tu 3 jari dia tergantung nak terputih. Apa yang dia buat? Dia kata, wahai jari betul-betul kalian telah susahkan aku. Dia telah pijak jari dia, tarik putih buat. Dia pegang daging tadi, tuan-tuan, duduk fikir ni, kalau wahai daging, kalau aku habiskan makan, wallahi aku telah terlambat daripada sahabat-sahabat yang telah dulu pergi daripada aku menuju kepada Allah dan syurga Allah. Apa yang dia buat? Dia campak daging tu. Dia naik atas kuda dia sambil pegang pedang, tuan-tuan, dengan 2 jari ni yang dia pegang. Ni jari dia tak ada 3. Ketika mana dia naik atas kuda nak berperang, tuan-tuan, tiba-tiba mai perasaan dia. Ya Allah, 2-3 dia mai dah. Kadang kita pun dia mai syak. Was-was ni cukup bahaya. Waktu imam sebahagiannya sebelum mula solat dia baca qul a'udzu birabbin nas, nak hilang was-was ni. Ada imam angkat takbir Allah, tak masuk-masuk. Imam ni tak masuk-masuk, Allah tak masuk-masuk. Dan kali makmum cuik belakang imam. Hari ni biar saya jadi imam, tak masuk teruk, nampak. Imam kata, adik boleh ke? InsyaAllah boleh, tak apa. Dia pun di depan jadi imam. Dia pun angkat takbir Allahu Akbar sekali ya. Dia pusing belakang tengok imam, tengok sekali ya masuk. Selesai. Tuan-tuan, was-was ni dia datang, was-was ni hatta kepada para sahabat, hatta di tengah medan tempur. Sayyidina Abdullah bin Rawahah bila mai was-was, tuan-tuan, bila mai was-was dah pegang pedang atas kuda orang. Apa yang dia kata? Wahai Abdullah, apa lagi yang menggoncangkan hati kamu daripada terus menuju mengikut sahabat-sahabatmu yang telah syahid? Kalaulah kerana harta-hartamu, wahai Abdullah, hari ini kau infakkan seluruh harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kerana isterimu, wahai Abdullah, hari ini kau ceraikan seluruh isteri, kau ceraikan isteri kau. Padahal isteri, tuan-tuan, begitu dia sayang. Abdullah bin Rawahah, cerita masyhur. Tuan-tuan, buka dalam Hayatus Sahabah, satu orang yang menangis bersama isteri dia di jalan ketika mana tahajud malam, cukup terkenal kisah Abdullah Rawahah dan isteri dia. Dua-dua mangkit solat tahajud sama-sama. Bila last kita buat mangkit tahajud, kejut isteri, mangkit sama-sama. Habis itu pusing belakang, kita angkat tangan doa, kita menangis, isteri pun menangis. Isteri tanya, abang menangis sebab apa? Abdullah Rawahah kata, saya menangis sebab saya teringatkan sirat. Saya tak tahu lah saya lintas nanti lepas ke tak, awak lintas lepas ke tak. Awak pula menangis sebab apa? Isteri dia kata, bang, perkara yang menyebabkan abang menangis itulah juga perkara yang menyebabkan saya menangis. Satu kerisauan,
satu tangisan, satu maksud kehidupan. Kita dengan pasangan kita, keluarga kita tak tahu siapa nak pergi dulu. Benda yang paling bahaya kepada seorang suami bila dia meninggal dunia, isteri dia kata habislah, rumah siapa nak bayar, kereta siapa nak bayar. Allah, kita telah meninggalkan satu detik pengharapan hati isteri kita kepada makhluk dan bukan Allah. Isteri kita dah rasa hilang kita, macam hilang segala-galanya. Sahabat doa, mereka keluar di jalan Allah. Isteri mereka tahu dah keluarnya sahabat di jalan Allah seolah-olah mereka sedang bersiap untuk dijandakan. Anak-anak mereka sedang siap untuk diyatimkan. Abdullah bin Rawah maju, dia syahid. Masa itu orang Islam tak ada pemimpin. Siapa yang maju? Ketika melihat bendera Islam, panji Islam yang jatuh, datang satu orang lelaki. Nabi dah kata dah, wafat saja, syahid si Abdullah bin Rawah, siapa saya di kalangan kalian nanti jadi sebagai pemimpin. Ketika itulah datang Sayyidina Thabit bin Aqram. Thabit bin Aqram telah datang bawa panji. Dia pegang panji ni, maka mereka telah kata, wahai Thabit, engkau sekarang ni pimpin kami. Tentang kalau Thabit nak guna status tu jadi pemimpin, dia boleh susun strategi, tapi ini bukan berkenaan saya, ini berkenaan agama. Wallah tidak, aku akan bagi pada yang lebih layak pada aku. Dia telah cari siapa dia? Khalid al-Walid. Khalid baru masuk Islam. Tahun ke-8 Hijrah ni Khalid baru masuk Islam. Tak sampai setahun Khalid masuk Islam. Perang Khaybar Khalid belum Islam. Ketika mana hampir Fathul Mekah baru Khalid masuk Islam. Khalid baru masuk Islam. Tapi ini orang yang faham. Dia tahu ketika di medan perang, ahli perang lagi layak pegang. Siapa ahli perang? Khalid al-Walid. Satu orang yang cukup pandai strategi. Dia cari Khalid, wahai Khalid ni, pegang ni panji, kamu pimpin kami. Khalid kata, wahai Thabit, kamu lagi layak pada aku ni. Khalid al-Walid belum, baru masuk Islam dapat sifat. Wallah Khalid, aku tak akan dapat pimpin melainkan kamu, satu orang yang Allah beri kelebihan atas pengaturan strategi peperangan. Khalid, kamu pimpin kami. Ketika tu Khalid jadi pemimpin. Tahu, masa tu malam, peperangan yang berlarutan sampai malam, dan Khalid al-Walid telah atur strategi yang cukup cerdik, sehingga orang-orang Rom menganggap bahawa bantuan demi bantuan telah datang. Bantuan demi bantuan telah datang. Sebagian riwayat kata Khalid dalam perang Mu'tah bawa 8 pedang, 7 patah, tinggal 1. Khalid al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu dalam peperangan Mu'tah telah atur strategi sehingga mana orang-orang Rom merasakan bahawa mereka sedang didatangi oleh bantuan demi bantuan. Menyebabkan sebahagian mereka telah lintang pukang lari, dan orang Islam akhirnya telah dapat kembali. Dan di kalangan orang Islam yang syahid dalam peperangan ini, riwayat paling banyak kita 11 orang saja. 3,000 orang, yang syahid cuma 11 orang. Bahkan di kalangan tentera Rom, 1,000 di kalangan mereka telah syahid. Ini keadaan ikhlas hati Sayyidina Thabit bin Aqram. Nama dia tak dikenali sangat pun. Hari ni kita pun ada first time dengar nama Thabit bin Aqram. Tak pernah dengar sebelum ni. Dia satu orang yang ikhlas, dia tak perlu siapa-siapa kenal dia. Allah ialah perkara yang mereka cari, dan Allah ialah keutamaan keredaan mereka. Khalid al-Walid, ketika mana peperangan bertemu dengan orang-orang murtad, Khalid al-Walid telah berangkat bertemu dengan kaumnya, yakni orang yang telah murtad. Dan mereka diminta melaungkan azan. Kalau azan tu dibalas, maka mereka masih Islam. Begitulah tertib yang dibuat oleh orang Islam. Jumpa dengan orang yang tak mau bayar zakat, Malik bin Nuwairah, diminta oleh Abdullah bin Suhail radhiyallahu ta'ala anhu laungkan azan dulu. Kalau mereka balas, mereka Islam. Kalau mereka tak balas, maka kita sah. Mereka mendengar seruan azan menandakan datangnya waktu salat, mereka berhenti. Namun jika mereka belum mendengar seruan azan, mereka akan terus menyerang. Kemudian ia mengutuskan Ukasyah bin Muhsan dan Thabit bin Aqram sebagai perisik untuk memberikan maklumat kepadanya. Ia mengutuskan Ukasyah bin Muhsan dan Thabit bin Aqram kerana mereka berdua ialah penunggang kuda yang handal. Kuda yang ditunggangi oleh Ukasyah bernama Zaram dan kuda ditunggangi oleh Thabit bernama Mahbar. Nabi sendiri, kuda Nabi bernama As-Sakab. Ini nama ni penting. Saya belajar naik kuda kat Batang Kali. Bila ada nama baru kita kenal. Ini kuda ni kerja lambung aku. Saya naik kuda beberapa bulan dah. Saya ingat dia jatuh 4 kali.
Kita belajar kuda lari, bubuk lari, kita suruh dia kona kanan, dia tak mau dia kona kiri. Kan benda tu kona. Dia tak mau kona, dia balas belah kanan. Memang dia saja lambung kata. 4 kali kena lambung. Saya rasa tulang pungkuk ni terherat. Kalau tu dah pergi kiropraktik buat kerak-kerak. Okey dah ni. Jatuh kuda kan, macam nangka 4 kali. Tapi lepas kata Masya Allah Ustaz, jatuh pun naik lagi. Oh, kita ingat sahabat ada yang syahid jatuh kuda. Takkan jatuh sikit dah putih asa, astagfirullahalazim. Kita nak ikut sahabat, kuat dah sikit. Tapi seram juga. Kemudian bertembung dengan Salihah al-Asadi, dengan Uqashah bin Muhsan dan Salamah dengan Thabit bin Aqram. Tuan-tuan, ketika ni berlaku duel. Khalid punya tentera tak sampai lagi. Dua orang ni diutuskan sebagai perisik, dan mereka berdua tu dulu telah bertemu dengan tentera-tentera murtad sebelum Khalid al-Walid. Thabit bin Aqram telah bertemu dengan Salamah. Tanpa menunggu, Salamah terus menyerang Thabit bin Aqram, lalu gugurlah Thabit. Namun Salihah menghadapi kesulitan berhadapan dengan Uqashah, maka ia menjerit meminta bantuan kepada Salamah. Bergegas Salamah membantu sahabatnya untuk menyerang Uqashah. Mereka berdua menyerang Uqashah bin Muhsan, lalu mereka telah berjumpa dengan Khalid al-Walid bersama dengan pasukan muslimin. Namun mereka tidak terkejut. Yang mengejutkan mereka ialah mereka telah melihat Thabit bin Aqram telah gugur, sedangkan untuk mengalahkan Uqashah mereka berdua keletihan. Namun akhirnya Uqashah juga menemui ajalnya dalam peperangan. Disebut daripada kitab Sabaqat al-Kubra karangan Ibnu Sa'id. Umar al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Salihah radhiyallahu taala anhu, dia yang bunuh dua orang sahabat. Dia telah bunuh Thabit, dia telah bunuh Uqashah. Kata Sayyidina Umar bila berdepan dengan Salihah yang telah memeluk Islam, berkata Umar, bagaimana aku mencintaimu sedangkan engkau telah membunuh dua orang sahabatku yang paling baik, yaitu Uqashah bin Muhsan dan Thabit bin Aqram. Dia salah tulis belakang. Salihah berkata, Allah Ta'ala memuliakan mereka berdua melalui perantaraan kedua tanganku ini. Sayyidina Salihah telah jadi asbab kesyahidan mereka sewaktu dia jawab macam tu. Nabi SAW walaupun telah menjadi asbab Wahsy terbunuhnya Sayyidina Hamzah, kita kalau orang tu buat salah dengan kita, telah menjadi asbab kematian ahli keluarga kita, contohnya minta dijauhkan, aksiden contoh ahli keluarga kita, ada orang yang langgar, kita tengok orang yang langgar tu kita rasa ish dia ni, selagi tak kena hukuman, selagi tu kita tak perhati. Nabi SAW ketika Wahsy telah membunuh Hamzah di medan Uhud, betapa hati Nabi sedih. Nabi sedih sangat. Nabi dapat nama Wahsy ketika medan Uhud, Nabi tak pernah tengok muka Wahsy. Sehingga Wahsy masuk Islam pada tahun ke-8 Hijrah, Wahsy telah datang bertemu dengan Rasulullah. Itu pun dipujuk. Mereka kata, wahai Wahsy, sungguh Rasulullah telah maafkan, hatta Hindun sekalipun takkan kamu Rasulullah tak maafkan. Pergi, jumpalah Rasulullah. Tuan-tuan, Wahsy pun jumpa. Nabi tengok. Nabi cuma tanya, anta Wahsy? Kamu Wahsy ke? Wahsy cuma kata, ya. Qatalta Hamzah? Kamukah yang bunuh Hamzah? Wahsy cuma kata, apa yang kamu dengar wahai Rasulullah, itulah yang berlaku. Dia nak cerita pun dia tak berani. Sebab memang sungguh misi dia dalam perang Uhud bukan berperang, misi dia cuma bunuh Hamzah. Lepas tu misi dia berjaya dan dia akan dimerdekakan, dapat harta daripada harta yang Hindun nak bagi hadiah itu. Dia menganggap kemerdekaan dia tu kemuliaan. Rupanya lepas dia merdeka bunuh Hamzah, mereka kata, orang yang dibunuh lebih mulia daripada orang hak bunuh. Orang Quraisy pun tak terima dia juga lepas tu. Dia jadi sepi, dia jadi tak tahu nak pergi mana. Orang Islam marah cari dia, orang kafir pun tolak, tak mau terima dia. Berlaku satu kehinaan yang cukup hebat, fasa gelap hidup Wahsy. Dia masuk Islam, kuatkan semangat jumpa Nabi. Cuma bila dia kata macam tu, Nabi kata, hal tastati' ya Wahsy, apakah kamu mampu wahai Wahsy an tughayyibu anni wajhak? Kalaulah kamu hilangkan wajah kamu daripada aku, kata Wahsy. Kata Nabi, tuan-tuan bayangkan, Nabi keluarkan perkataan daripada Wahsy,
Wahsy rasa lagi gelap kehidupan yang lepas. Nabi kata bukan benci. Ramai salah faham yang beritahu cerita ni mengatakan Nabi SAW marah kat Wahsy. Buat tenang. Nabi bukan marah kat Wahsy. Tetapi kerana Nabi SAW tak mau kemurkaan Allah jatuh ke atas Wahsy, tak kala Nabi melihat muka Wahsy, Nabi teringatkan Sayyidina Hamzah, Nabi sedih. Dan kesedihan tadi menyebabkan kemurkaan Allah pada Wahsy. Nabi tak mau Allah murka pada Wahsy itu sebab Nabi kata, wahai Wahsy, boleh tak kamu jangan tunjuk muka kamu pada aku. Macam ni taat Wahsy yang sayang kat Nabi. Dia cuba menyelinap dalam majlis Nabi. Dia ambil kain, dia tutup muka, dia duduk belakang supaya Nabi tak nampak. Hatta hari wafatnya Nabi pun, dia curi-curi datang pelan-pelan duduk belakang. Sebab apa? Dia takut Nabi nampak wajah dia daripada belakang. Tapi tak pernah lekang daripada hati dia untuk menebus apa yang dia telah buat. Akhirnya saat itu sampai tak kala zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika peperangan melawan Musailamatul Kazzab. Dia telah berjaya membunuh orang yang dibenci oleh Nabi, Musailamatul Kazzab. Hari itu dia telah angkat tombak, dia kata, ya Allah, satu ketika dulu aku telah bunuh orang yang Nabi sayang, hari ini aku telah bunuh orang yang Nabi benci. Apakah ada ruang untuk aku di hati Nabi SAW? Tuan-tuan, begitu keinginan dia untuk melunaskan hakikat cinta dia pada Nabi. Kita pun tak tahu lagi macam mana. Kita dah tak pernah jumpa Nabi, kat akhirat ni macam mana kita dengan Nabi? Wahsy, Nabi kata dekat atas dunia, sanggupkah kamu kalau hilangkan wajah kamu daripada aku? Takut saya kat akhirat nanti Nabi kata ni, boleh tak pergi. Umat aku ke ni? Allah. Ini benda yang paling patut kita risau. Takut-takut sebelum kita mati ada lagi sunnah yang belum disempurnakan. Ada lagi ruang daripada hati kita kepada manusia lain selain daripada Nabi SAW. Nabi dah beritahu, tak sempurna iman kamu, tak sempurna iman kamu selagi mana aku tidak dicintai lebih daripada cinta kamu kepada ayah-ayah kamu, anak-anak kamu dan seluruh manusia daripada seluruh manusia. Nabi SAW mengajarkan kita cinta kerana kecintaan kepada Nabi itulah kecintaan kepada Allah. Dan inilah perkara yang telah disempurnakan oleh mereka. Dan hari ini kita nak belajar daripada kehidupan mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. InsyaAllah tuan-tuan, kisah berkenaan dengan Ukasyah binti Muhsan kita akan sambung pada bulan depan insyaAllah. Ada sebenarnya kisah dia bersambung sebab mereka syahid sekali. Tapi tak apa, minggu depan kita akan baca tentang Ukasyah binti Muhsan. Sebab ada juga benda-benda yang sangat penting berkenaan dengan kisah Sayyidina Ukasyah bin Muhsan radhiyallahu taala anhu. Dia ni satu orang lelaki muhajirin. Tadi Thabit bin Aqram orang Ansar. Ini Sayyidina Ukasyah ialah orang muhajirin. Ramai orang yang letak nama Ukasyah sebab sahabat ni. Dan ramai orang letak nama sahabat. Tapi dia pun tak tahu cerita sahabat ni. Hari ni kita letak nama sahabat dan kita tahu. Dan Ukasyah ni apa makna dia pula? Kita pick ada King Fahad, letak nama Fahad. Dan Fahad itu letak nama binatang. Dan dibolehkan. Dan hatta Ukasyah sendiri pun letakkan nama Ukasyah, Masya Allah. Kisah pun tak tahu tapi macam sedap. Panggil pun Ukasyah, kita pun tak ada orang nama Akasyah. Tapi perempuan pun ada. Tapi kita tengok insyaAllah kisah ni pada bulan depan. Semoga kisah daripada kisah para sahabat mencentik hati kita untuk makin bertambah jazbah kita untuk bangun berjuang dalam agama, mencintai Allah dan Rasul sehingga kita mati insyaAllah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian. InsyaAllah kita doa sikit, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima doa kita pada malam insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar
Tuhan yang sedang pandang kami, Kau pandanglah kami seperti mana Kau telah pandang Nabi dan para sahabat. Wahai Allah, Nabi telah tinggalkan kami bersama dengan agama yang sempurna, bersama dengan darah dan air mata para sahabat yang telah berjuang sehingga kami hari ini mendapat nikmat mengenal Engkau sebagai Tuhan. Wahai Allah, kami malu dengan Kau. Tangan yang kami angkat ini berlumuran dengan dosa. Wahai Allah, kalau Kau zahirkan dosa kami, pasti timur dan barat akan dihitami dengan dosa kami. Kalau Kau zahirkan dosa kami, takut langit dan bumi akan hitam dengan dosa ni. Wahai Allah, tapi kami tahu kami sedang ketuk pintu keampunan Tuhan yang Maha Pengampun. Wahai Allah, ampunkan dosa kami. Wahai Allah, ampunkan dosa mak ayah kami. Kami sayangkan mereka. Mereka telah berjuang untuk kami seluruh kehidupan mereka. Harta, segala perkara yang menjadi asbab kebaikan pada kami, mereka telah usaha dan sempurnakan. Wahai Allah, ada di kalangan kami yang mak ayah kami telah lama pergi dan tinggalkan kami. Kami teringat dengan mereka. Wahai Allah, ampunkan dosa mereka. Seandainya di kalangan mereka ini pernah tinggal salat, wahai Allah, ada yang pernah buat kemurkaan kepada Engkau, wahai Allah, tolonglah ampunkan mereka. Kami rindukan mereka, wahai Allah. Temukan kami dengan mereka di akhirat nanti, berselisih bahu, berpegangan tangan, melangkah masuk dalam syurga Engkau, wahai Allah. Kami takut, wahai Allah. Kami takut kalaulah di akhirat nanti Kau pisah-pisahkan kami, wahai Allah. Wahai Allah, kerana dosa dan maksiat yang pernah kami buat, tolonglah, wahai Allah. Kami tak mampu untuk hadapi apa yang Kau janjikan di negeri akhirat dengan azab dan siksa api neraka, wahai Allah. Api akan cairkan gunung ganang, api akan cairkan batu-batu, wahai Allah. Wahai Allah, kami tahu Engkau Tuhan yang sedang pandang kami. Ampunkan dosa kami, wahai Allah. Wahai Allah, ampunkan dosa anak isteri kami, wahai Allah. Kami tak pandai didik mereka. Jangan kerana kelemahan kami dalam mendidik mereka untuk mengenal Engkau, hidup dalam keredaan Engkau, sunnah Nabi kekasih kami. Wahai Allah, kerana kelemahan-kelemahan Engkau telah kami tak dapat nak selamatkan mereka daripada api neraka di akhirat nanti sehingga mereka tergelincir, wahai Allah. Wahai Allah, ampunkan dosa ahli keluarga kami. Ampunkan dosa seluruh umat Islam seluruh dunia ni, wahai Allah. Kesian anak muda kami, ada yang masih minum arak, berzina, wahai Allah. Ada yang tak sempurnakan ketaatan kepada mak ayah, ada yang sibuk dengan maksiat dan dosa, ada yang tak tutup aurat sampai hari ini, wahai Allah. Tolong ampunkan dosa umat ni, wahai Allah. Ampunkan dosa umat ni, wahai Allah. Orang bukan Islam bagi hidayah pada mereka untuk kenal agama ni. Mana mungkin kami menikmati salat, zakat, puasa, haji dan segala ketaatan. Kami melihat mereka dengan keingkaran, mengingkari Engkau sebagai Tuhan. Tak pernah sekali pun dahi mereka sujud pada Engkau, wahai Allah. Tolong selamatkan jiran-jiran kami yang belum Islam, seluruh daripada rakyat Malaysia yang belum Islam, daripada orang Amerika, orang Jepun, orang Korea, seluruh dunia yang belum Islam. Sampaikan hidayah pada hati-hati mereka, wahai Allah, supaya mereka dapat mengenal Engkau seperti mana Nabi, keinginan Nabi pada mereka untuk mereka datang dan sujud pada Engkau, wahai Allah. Kami tak pandai nak doa. Apa yang Nabi SAW minta dalam doa Nabi, kebaikan itu kami minta. Apa yang Nabi minta, jauh daripada kami keburukan, wabak, penyakit, permusuhan, bala bencana, wahai Allah, Kau jauhkanlah daripada kami. Apa yang sedang Kau timpa kepada kami, rotan daripada wabak COVID-19 ni, wahai Allah, Kau angkatlah daripada kami supaya kami dapat menyempurnakan seluruh ketaatan dengan sunnah Nabi yang sempurna, wahai Allah. Di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Ada yang diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah. Ada yang diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Ada yang diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Rabbana amanna bima anzalat taba'ana ar-rasul faktubna ma'ash syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu